Keunikan bumi sebagai planet yang menjadi hos kepada hidupan dan rezeki yang mencurah-curah merupakan satu nikmat bagi kita. Walaupun planet ini dipenuhi dengan pelbagai spesies hidupan, kepelbagaian spesies ini menjadikan kita saling bergantung antara satu sama lain. Cuba bayangkan jika satu hari nanti dunia berubah menjadi lebih baik dan teknologi angkasa menjadi satu normal baharu. Sekarang jom kita rentas planet dan mengembara ke 10 buah planet kembar bumi. Astrolab membawa anda 10 planet seiras bumi. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Definisi exoplanet adalah planet yang mengorbit bintang lain, bukan bintang kita. Contohnya, sistem TRAPPIST-1. Pengkaji bintang telah meletakkan nilai-nilai dan syarat tertentu bagi sesebuah planet untuk dikategorikan sebagai habitable atau ESI, iaitu Earth Similarity Index atau indeks keserupaan bumi. Indeks ini bermula dengan 0 hingga 1. ESI pertama kali dicadangkan pada tahun 2011 oleh Schultz-McCouch dalam jurnal Astrobiology. Indeks persamaan bumi ESI ialah skala untuk membandingkan secara fizikal planet lain dengan bumi. Skala antara 0 iaitu tiada persamaan langsung dengan bumi sehingga 1 seperti bumi. Planet dengan ESI antara 0.8 dan 1.0 lebih berkemungkinan serupa dengan bumi. Pengiraan ESI hanya berdasarkan beberapa parameter iaitu jejari, ketumpatan, halaju pelepas dan suhu permukaan. Untuk exoplanet, ESI adalah berdasarkan lebih sedikit parameter seperti flux bintang dan sama ada jejari atau jisim. Had ini disebabkan kekurangan data yang tepat dan ralat dalam mencerap exoplanet. Perlu ingat, walaupun ESI tinggi, itu tidak menjamin ianya bersifat sesuai didiami. Jadi dalam video kali ini, Astrolab akan fokuskan 10 planet dengan indeks keserupaan bumi paling tinggi dari indeks paling bawah hingga teratas. Yang pertama dengan indeks 0.84. Kepler 452b merupakan sebuah planet yang kadangkala disebut sebagai Bumi 2.0 atau saudara bumi berdasarkan ciri-cirinya. Exoplanet ini mengorbit bintang seperti matahari iaitu Kepler 452 kira-kira 1402 tahun cahaya dari bumi dalam buruj Cygnus. Ia telah dikenal pasti oleh teleskop angkasa Kepler dan penemuannya diumumkan oleh NASA pada 23 Julai 2015. Ia adalah planet batuan superbumi berpotensi untuk hidupan ditemui mengorbit dalam zon yang boleh dihuni atau sesuai didiami. Jika anda berhasrat untuk singgah ke planet ini, mungkin anda perlu berfikir dua kali. Pada kelajuan kapal angkasa New Horizon iaitu kira-kira 59,000 km sejam, anda akan mengambil masa kira-kira 26 juta tahun untuk sampai ke sana. Kepler 452b memiliki jisim 5 kali ganda daripada bumi secara kasar. Graviti permukaannya pula hampir 2 kali ganda berbanding bumi. Planet ini menjadi hos kepada gunung berapi aktif kerana jisim dan ketumpatannya yang lebih tinggi. Awan di planet ini akan menjadi tebal dan berkabus meliputi sebahagian besar permukaan seperti yang dilihat dari angkasa. Planet ini mengambil masa 385 hari bumi untuk mengorbit bintangnya. Jejarinya adalah 50% lebih besar daripada bumi dan terletak dalam zon yang boleh didiami. Ia mempunyai suhu keseimbangan negatif 8 darjah Celsius, panas sedikit berbanding bumi iaitu negatif 18 darjah Celsius. Bintang induk planet ini adalah Kepler 452, jenis G dan mempunyai jisim 3.7% lebih masif dan 11% lebih besar dari segi saiz. Jika kita berada di planet ini, suasana dan pemandangannya sama seperti di bumi. Planet Kepler 452b mengorbit bintangnya setiap 385 hari dengan jarak 1.04 astronomical unit. Disebabkan jisimnya 5 kali ganda dan 60% lebih besar dari segi saiz, ia mungkin memiliki lautan dan dapat mengekalkan kestabilan paras laut dalam jangka masa antara 500 hingga
900 juta tahun lagi. Jika terdapat hidupan di sini, ia akan mati selepas tempoh tersebut dan planet ini akan tergolong sebagai planet yang tidak lagi sesuai didiami. Yang kedua, dengan indeks 0.84. Planet Kepler 442b ialah eksoplanet bersaiz bumi yang mengorbit dalam zon boleh didiami bintang jujukan utama jenis K. Kepler 442 sekitar 1206 tahun cahaya dari bumi dalam buruj Lyra. Jisimnya ialah 2.36 kali ganda dari bumi dan mengambil masa 112.3 hari untuk melengkapkan satu orbit bintangnya. Jaraknya ke bintang induk adalah sekitar 61 juta kilometer. Keseimbangan suhu pada planet ini adalah 4128 darjah Celsius. Planet ini mungkin menjadi ciri-ciri host kepada hidupan memandangkan ia berada pada zon yang sesuai didiami. Maka tidak mustahil jika air wujud pada permukaannya. Tambahan pula kerana jisim dan jejarinya, ia boleh mempunyai permukaan berbatu, plat tektonik, magnetosfera dan atmosfera. Faktor lain yang menyumbang pada kebarangkalian kewujudan 442b ialah bintangnya. Bintang planet ini adalah jujukan jenis K, lebih kecil berbanding matahari kita dan mampu hidup lebih lama. Selain itu, bintang jenis K memancarkan lebih sedikit sinaran UV berbanding matahari kita. Walaupun kadar sinar ultra lembayungnya rendah berbanding bumi, ia masih mampu menjadi host kepada hidupan. Untuk pengetahuan semua, sinar UV penting bagi menjana vitamin D dan mengekalkan fungsi penglihatan kepada sesetengah haiwan. Yang ketiga, dengan indeks 0.86. Ross 128b adalah planet bersaiz bumi mengorbit dalam zon boleh didiami bintang kerdil merah Ross 128. Planet ini terletak 11 tahun cahaya dari bumi dalam buruj Virgo. Ross 128b ialah planet di luar sistem suria kedua terdekat dengan sistem suria kita selepas Proxima Centauri b. Eksoplanet itu ditemui menggunakan data halaju jejari selama 1 dekad dengan spektrograf HARPS di Balai Cerap La Silla di Chile. Secara perbandingan, planet ini 35% lebih besar daripada bumi dan menerima hanya 38% lebih banyak cahaya matahari dari bumi. Jisimnya 1.35 kali ganda dari bumi dengan daya tarikan graviti 1.12 kali ganda dari bumi. Jisim yang rendah memberi indikasi bahawa planet ini berkemungkinan batuan. Suhu permukaan di planet ini adalah 21 darjah Celsius dan mengorbit bintang kerdil merah setiap 9.9 hari. Saintis tidak pasti jika planet ini memiliki atmosfera seperti bumi. Ross 128b mengorbit 20 kali lebih dekat berbanding bumi. Pada jarak yang dekat dengan bintang tuan rumahnya, berkemungkinan besar planet ini terkunci secara kekal pada graviti bintang induknya. Bermakna satu sisi planet akan mempunyai cahaya siang yang kekal, manakala sebelah lagi akan berada dalam kegelapan yang kekal abadi. Yang keempat, dengan indeks 0.88. Kepler 438 adalah eksoplanet super bumi yang mengorbit bintang jenis M. Bagi yang masih tak tahu makna super bumi, ia bermaksud planet yang besar sedikit dari bumi tetapi lebih kecil dari raksasa gas. Sekali lagi, teleskop angkasa Kepler berjaya menemui eksoplanet seperti bumi. Penemuannya diumumkan pada tahun 2015. Teleskop ini mengesan transit sesebuah planet bila ia melintas di hadapan bintang induknya. Dari kadar kemalapan cahaya yang diterima, saintis dapat mengesan kehadiran planet di sesebuah sistem bintang. Jisimnya ialah 1.46 kali ganda bumi. Ia mengambil masa 35.2 hari untuk melengkapkan satu orbit bintangnya dan berjarak 0.166 unit astronomi dari bintangnya. Dengan jarak 640 tahun cahaya dari bumi, eksoplanet ini sangat jauh dari bumi. Dengan menggunakan jet dengan kelajuan 965 juta kilometer sejam, anda akan tiba sekitar 715 juta tahun lagi. Jika anda berpeluang singgah ke planet ini, mungkin ini adalah gambaran planet tersebut. Tak jauh beza seperti bumi. Seterusnya, yang kelima, dengan indeks 0.89. TRAPPIST-1d juga dikenali sebagai sebuah planet batuan yang kaya dengan air. Mengorbit di sekeliling bintang kerdil ultra sejuk TRAPPIST-1 kira-kira 41 tahun cahaya.
TRAPPIST-1d juga dikenali sebagai sebuah planet batuan mengorbit di sekeliling bintang kordil ultra sejuk TRAPPIST-1 kira-kira 41 tahun cahaya dari bumi dalam buruj timber. Exoplanet ini ditemui dengan menggunakan kaedah transit. Apa yang menarik mengenai planet ini adalah keunikan sistemnya. Sistem TRAPPIST-1 merupakan satu-satunya sistem di mana terdapat lebih dari satu planet batuan berpotensi untuk hidupan. Sistemnya memiliki 7 planet seperti bumi. TRAPPIST-1d ialah planet paling kecil dalam sistem dan 5% jisimnya terdiri dari air. Ia disahkan mempunyai atmosfera padat seakan bumi dan menerima 4.3% lebih cahaya matahari daripada bumi sekaligus meletakkannya dalam zon boleh didiami. Ia mengambil masa kira-kira 4 hari untuk mengelilingi bintang induknya. Dengan mengandaikan nilai albedo planet ini sama dengan bumi, suhu keseimbangannya adalah negatif 15 darjah Celsius. Planet ini mampu mengekalkan kesan rumah hijau jika nilai albedonya adalah 0.3 sama seperti bumi. Planet ini menerima cahaya matahari sama banyak dengan bumi manakala atmosferanya tidak mempunyai gas hidrogen yang banyak. Walaupun bintangnya kecil dan jauh, kadar kecerahan pada waktu siangnya juga adalah lebih rendah berbanding bumi. Ia 3,000 kali lebih cerah berbanding kecerahan bulan kita. Yang keenam dengan indeks 0.91. Lutein B atau Gliese 273b adalah sebuah exoplanet batuan terletak di zon yang sesuai didiami mengelilingi bintang Lutein. Terletak 12.2 tahun cahaya, planet ini dikatakan antara yang paling mirip dengan bumi. Ia adalah superbumi, berukuran sekitar 2.89 kali ganda jisim bumi dan menerima 6% lebih cahaya bintangnya daripada bumi, menjadikannya salah satu calon terbaik untuk sebarang organisma hidup. Satu pusingan lengkap di planet ini adalah bersamaan dengan 18.6 hari, manakala satu tahun di sini bersamaan 88 hari. Memandangkan planet ini memiliki indeks keserupaan yang tinggi dengan bumi dan terletak di zon yang sesuai didiami. Pada Oktober 2017 dan 2018, organisasi bukan kerajaan METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, menghantar mesej yang mengandungi berpuluh-puluh gubahan muzik pendek dan tutorial saintifik ke arah planet ini dengan harapan dapat menghubungi mana-mana tamadun luar angkasa. Astrolab tak pasti jika mesej tersebut telah dibalas dengan pantun atau muzik oleh tamadun makhluk lain. Yang ketujuh, GJ581g merupakan sebuah planet yang belum lagi dapat dipastikan kesahihannya. Akan tetapi, kebarangkalian indeks serupa dengan bumi adalah sangat tinggi. Gliese 581g dirujuk sebagai Zarmina atau dunia Zarmina, terletak kira-kira 20.4 tahun cahaya dari bumi dalam buruj Libra. Ia ditemui oleh Lick Carnegie Exoplanet Survey dan merupakan planet ke-6 yang mengorbit bintang itu. Tetapi kewujudannya tidak dapat disahkan oleh pasukan tinjauan European Southern Observatory atau High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher HARPS. Kewujudannya masih kontroversi. Ia terkenal kerana ia dianggap berada di tengah-tengah zon yang boleh dihuni bintangnya. Bermaksud ia boleh mengekalkan kewujudan cecair jika ia memiliki atmosfera yang sesuai. Suhu sekitar di antara negatif 37 hingga negatif 11 darjah Celsius. Tak banyak data yang boleh sahkan kewujudan planet yang terkunci secara kekal pada bintang induknya ini. Pada satu sisi ianya siang dan satu lagi sisi ianya kekal malam. Yang ke-8 dengan indeks 0.95. Selamat datang ke planet yang mungkin mempunyai hidupan seperti di bumi. TRAPPIST-1e memiliki saiz hampir sebesar bumi. Ia mengorbit di sekeliling bintang kerdil ultra sejuk TRAPPIST-1 terletak kira-kira 39 tahun cahaya dari bumi dalam buruj Aquarius. Ia ditemui teleskop angkasa Spitzer. Exoplanet ini berada dalam zon yang boleh didiami. TRAPPIST-1e sangat serupa dengan bumi dengan jisim jejari ketumpatan, graviti, suhu dan flux bintang yang hampir sama. TRAPPIST-1e telah dikesan melalui kaedah transit di mana planet itu menyekat peratusan kecil cahaya bintang induknya apabila melintas antaranya dengan bumi. Ini membolehkan para saintis menentukan dengan tepat jejari planet ini, iaitu pada 0.910 jejari bumi
dengan ralat kecil sahaja iaitu antara 166 hingga 172 km. Ia merupakan planet batuan dengan ketumpatan 5.65 grams per sentimeter padu. Permukaan graviti planet ini menyamai bumi sebanyak 93%, manakala suhu keseimbangannya adalah negatif 27 darjah Celsius dan lebih sejuk berbanding bumi. Berita baik untuk semua penggemar exoplanet. TRAPPIST-1e telah ditetapkan sebagai sasaran sains pertama bagi teleskop James Webb, di mana analisis atmosfera dan tanda-tanda kimia hidupan dapat dijalankan dengan lebih baik. Walaupun planet TRAPPIST ini terletak di zon selesa, ini tidak bermakna ia memiliki medan magnet seperti bumi. Kesan nyalaan suria terhadap planet sistem TRAPPIST berkemungkinan meninggalkan planet itu dalam keadaan tanpa hidupan. Yang ke-9 dengan indeks 0.95. Tidak hairan jika ini adalah pemandangan di planet Teagaden B. Tak ubah seperti namanya. Indeksnya hampir-hampir menyamai bumi. Ia mengorbit salah satu bintang terdekat dengan sistem suria kita sendiri pada jarak 12.5 tahun cahaya. Selain Teagaden B, sebuah lagi planet berpotensi untuk didiami adalah Teagaden C. Bintang Teagaden adalah bintang jenis M 10 kali lebih kecil daripada matahari kita pada suhu 2700 darjah Celsius. Jika atmosferanya serupa dengan bumi, suhu permukaannya akan menjadi 28 darjah Celsius. Beza dunia Teagaden B dengan bumi adalah dari segi warna cahaya, dengan mengandaikan atmosferanya sama dengan bumi. Ini kerana jaraknya dekat dengan bintang induknya iaitu 0.0252 astronomical unit. Setahun di sini bersamaan 4.9 hari bumi. Ini bermakna umur anda meningkat setiap 5 hari. Yang terakhir dengan indeks paling tinggi 0.98. Planet dengan indeks tertinggi jatuh kepada planet KOI 4878. Planet ini masih belum disahkan statusnya, akan tetapi ratingnya antara yang tertinggi. Ia mengorbit bintang jujukan utama F dan terletak kira-kira 1075 tahun cahaya dari bumi. Tempoh orbit planet ini adalah sekitar 449 hari bumi. Ia berkemungkinan besar terletak dalam zon sesuai didiami. Bintang induknya ialah bintang jujukan utama jenis F yang kurang jisimnya berbanding matahari, walaupun ia adalah kira-kira 5% lebih besar. Suhunya adalah 5757 darjah Celsius. Dengan suhu ini, planet ini sepatutnya berada dalam zon yang boleh dihuni daripada bintang itu. Jika planet ini berupaya menjadi hos kepada hidupan, keadaan planet ini adalah seperti yang anda sedang lihat sekarang ini. Oh, adakah wujud hidupan di sini? Kajian baru mendapati tahap sinaran ultra lembayung yang lebih tinggi dihasilkan oleh bintang jenis F, sekaligus mampu menghalang perkembangan hidupan asing. Sinar UV boleh mengubah atau memusnahkan molekul yang merupakan keperluan untuk biokimia berasaskan karbon. Antara 10 planet di atas, planet mana yang anda rasa paling terbaik dari segi ESI dan kesesuaian untuk hidup? Nyatakan komen dan pendapat anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.